Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada yang berusaha pegawai PPD kita, Tuan Haji Nikmat Nik Muhammad bin Nik Lep, kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi dalam ruangan bicara ilmu pada kali ini. Tajuk bicara ilmu kita pada hari ini ialah pentaksiran bidik darjah ataupun PBD. Pertama sekali, apakah PBD? Pentaksiran bidik darjah merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. PBD berlaku secara formatif dan sumatif sebagai pembelajaran, untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran. PBD dahulunya dikenali sebagai pentaksiran sekolah bermula pada tahun 2011, dan pada tahun 2016 pentaksiran sekolah mula dikenali sebagai PBD. Apakah perbezaan antara PBD dan PBS? PBS ialah pentaksiran berasaskan sekolah, satu pentaksiran yang bersifat holistik, iaitu menilai aspek kognitif, intelek, afektif, emosi dan rohani, dan psikomotor, jasmani. Ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh itu, terdapat 4 komponen dalam PBS, iaitu pentaksiran pusat, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum PIJSK, pentaksiran psikometrik dan pentaksiran bilik darjah. PBD pula ialah pentaksiran yang berlaku secara berterusan sepanjang PDP. Bagi semua mata pelajaran, PBD bukanlah untuk membandingkan tahap penguasaan antara seorang murid dengan murid yang lain, tetapi ia bertujuan untuk melihat perkembangan kemajuan murid dalam pembelajaran di samping membantu guru menambah baik pengajaran mereka. Jadi, apakah mata pelajaran yang terlibat dengan PBD? Semua mata pelajaran KSSA dan KSSM. Pelaksanaan konsep PBD berlaku secara berterusan dari tahun 1 hinggalah ke tahun 6 di sekolah rendah dan tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di sekolah menengah. Jadi persoalannya di sini, mengapakah PBD itu penting? Pentaksiran bidik darjah dapat sebenarnya membantu guru dalam mengesan perkembangan murid secara menyeluruh, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran, mengetahui keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran. Jadi, jika kita mengambil serius pentaksiran bidik darjah, kita dapat merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran dan pembelajaran supaya menjadi lebih efektif dan berkesan. PBD juga penting untuk kita dapat mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta berdasarkan data. Di dalam pentaksiran bidik darjah, terdapat pernyataan tahap penguasaan. Secara umumnya, tahap penguasaan terlibat ada 6 tahap penguasaan, iaitu tahap 1 hingga tahap 6. Tahap 1 merupakan tahap yang paling rendah dan 6 merupakan tahap yang paling tinggi. Daripada murid tahu sesuatu perkara, boleh melakukan suatu kemahiran atau memberi respon kepada perkara yang sama, kepada murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif dalam penghasilan idea baru serta boleh dicontohi. Soalannya, bagaimanakah PBD boleh dilaksanakan dengan berkesan? PBD dilaksanakan secara berterusan sepanjang proses PDP, pengajaran dan pembelajaran sepanjang tahun. PBD dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pentaksiran seperti pemerhatian, penulisan, lisan, melalui kerja projek mudah, kuis, pembentangan dan lain-lain aktiviti pembelajaran berdasarkan standard prestasi dan pertimbangan profesional guru. Dalam aktiviti pembelajaran, PBD juga boleh dilaksanakan melalui pembelajaran yang menyeronokkan, melalui pembentukan karakter murid yang bersesuaian dengan perkembangan dan usia murid.
Ya, ini termasuklah aktiviti bercerita, projek mudah, kuis, permainan, main peranan dan aktiviti lain yang bersesuaian. Antara faktor yang penting dalam PBD ialah pertimbangan profesional. Apakah pertimbangan profesional? Pertimbangan profesional merupakan satu bentuk keputusan berkaitan pembelajaran murid yang dibuat oleh guru secara beretika, menggunakan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman berdasarkan standard prestasi dan data perkembangan penguasaan murid dalam pembelajarannya. Bagaimana pula dengan pelaporan PBD? Bagaimanakah PBD dilaporkan? Tahap penguasaan murid dalam pentaksiran bilik darjah dilaporkan menggunakan template pelaporan dalam fail Excel yang digunakan secara luar talian. Laporan ini digunakan pada peringkat sekolah serta dilaporkan kepada murid dan ibu bapa. Di manakah kita dapat memuat turun template pelaporan PBD ini? Jawapannya, template ini disediakan oleh bahagian pembangunan kurikulum di bpk.moi.gov.my. Jika kita mengajar dan melaksanakan PBD, jadi bagaimanakah untuk memastikan kualiti pentaksiran bilik darjah yang dilaksanakan? Pihak sekolah boleh melakukan pemantauan, manakala guru-guru dalam panitia semua mata pelajaran boleh melakukan perbincangan dan penyelarasan berkaitan kaedah dan instrumen pentaksiran yang digunakan. Guru dalam panitia juga boleh melakukan moderasi, iaitu perbincangan sesama mereka dalam melakukan pertimbangan profesional terhadap murid. Siapakah jawatankuasa pemantauan kualiti pentaksiran bilik darjah? Jawatankuasa ini dibentuk sendiri oleh pihak sekolah. Lazimnya dianggotai oleh pengetua dan guru besar, penolong kanan pentadbiran, penolong kanan hadiah murid, penolong kanan kurikulum, penolong kanan petang, penolong kanan khas, guru kanan mata pelajaran, ketua bidang, ketua panitia, guru cemerlang, jurulatih utama ataupun mana-mana guru yang dilantik oleh pengetua dan guru besar untuk menyertai ahli jawatankuasa jaminan kualiti PBD. Soalannya, berapa kerap PBD, pentaksiran bilik darjah, perlu dilaporkan? Menurut BPK, sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Tetapi sekolah boleh menetapkan jumlah yang sesuai dengan keadaan dan faktor-faktor yang dipertimbangkan di sekolah-sekolah tersebut. Apakah saluran yang disediakan bagi mendapatkan maklumat berkaitan KSSM dan KSSR? Buku panduan di laman sesawang BPK dan panduan daripada JPN dan PPD boleh digunakan untuk merujuk kepada pelaksanaan dan bagaimana garis panduan PBD dilaksanakan. Kita sedia maklum tadi bahawa laporan PBD ini dibuat secara luar talian. Jadi, bila PBD dilaksanakan di dalam kelas, bagaimana pula dengan rekod transit? Adakah disediakan oleh BPK? Jawapannya, BPK tidak menyediakan rekod transit. Perekodan boleh dilakukan dalam dokumen seperti rekod mengajar, buku catatan guru, senarai semak, template pelaporan Excel atau lain-lain tempat merekod yang sesuai. Untuk tujuan pelaporan juga, template pelaporan PBD dalam fail Excel yang disediakan di laman web BPK boleh dimuat turun. Pelaporannya dibuat 2 kali setahun. Kadang-kadang ada yang bertanya, adakah punca kuasa untuk pelaksanaan PBD? PBD merupakan sebahagian dari kurikulum. Kurikulum terdiri daripada kandungan, pedagogi dan pentaksiran. Pentaksiran ini dinyatakan dalam dokumen standard kurikulum pentaksiran di SKP bagi setiap mata pelajaran. Pelaksanaan kurikulum dan pentaksiran berlaku secara serentak dan tidak memerlukan surat perkeliling yang khas dan berasingan. Surat perkeliling bagi melaksanakan KSSR semakan 2017 ialah SPI bilangan 8/2016, manakala surat perkeliling bagi pelaksanaan KSSM ialah SPI bilangan 9/2016. Apakah perbezaan tahap penguasaan umum dengan tahap penguasaan keseluruhan? Tahap penguasaan umum ialah tahap penguasaan yang digunakan oleh semua mata pelajaran bagi menjadi asas kepada pembangunan standard prestasi mata pelajaran tersebut. Tahap penguasaan keseluruhan pula ialah penentuan satu tahap penguasaan dalam mata pelajaran tersebut
pada penghujung sesi persekolahan, iaitu pada akhir tahun persekolahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, guru bolehlah berperanan menentukan objektif pembelajaran dan mentaksir murid secara holistik. Guru juga dapat memainkan peranan memastikan terdapat perkembangan dalam pembelajaran murid, menyemak hasil kerja murid, memberi ulasan perkembangan murid seperti ulasan terhadap kemahiran, sikap dan nilai pada ruangan ulasan guru dalam template pelaporan. Guru juga boleh berperanan untuk menyediakan pelaporan tahap penguasaan murid, menyediakan bahan PDP yang bersesuaian dengan murid dan sentiasa berbincang dengan rakan sejawat tentang perkembangan dan kemajuan murid serta melaksanakan tindakan susulan. Penjaminan kualiti amat penting dalam pentaksiran bidik darjah. Hendaklah diingatkan, penjaminan kualiti PBD adalah tanggungjawab sekolah. Peranan pentadbirlah memastikan kelancaran dan ketepatan pentaksiran. Dan pihak sekolah juga diberi autonomi untuk melaksanakan pemulihan mengikut kesesuaian. Akhir sekali, pertimbangan profesional lah juga amat penting dalam menentukan tahap penguasaan murid-murid kita di akhir tahun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.